jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan kepada anda yang sedang mendengar tatkala ini di Spotify. Sambil memandu tu kita boleh dengar podcast kita Borak Sini Habis Sini. Kita menampilkan beberapa selebriti untuk musim ini, musim yang kelima. Kita buka dengan seorang artis tatkala ini. Sebelum itu, podcast ini dibawakan oleh Vidasi yang menyegarkan the coolest vitamin C in town. Ada 4 perisa guys, tu orange, lemon, kiwi dan juga pink guava. Terima kasih Vidasi kerana sudi support kita punya podcast kali ini. Dan ini dia, kita perkenalkan Hasif. Halo. Dia pernah popular dengan Upin dan Ipin ni. Kalau masih ingat lah. Mungkin itu tahun bila Hasif? Tahun lepas. Tahun lepas Wah. Lama dah. Okay, apa yang membuatkan benda tu viral? Sebab biasanya kalau kita tengok periodi-periodi ni dia sorry. Okay, biasanya kalau kita tengok periodi-periodi lain kan dia macam buat cara tidak spontan kadang-kadang kan. Macam jenis saya punya periodi ni saya spontan. Then saya suka buat watak-watak yang kelakar lah. Watak tu serius tapi saya jadikan dia kelakar macam tu. Ini kali katanya beberapa video awak dah viral dengan challenge 10 saat awak. Kemudian comolot awak tu. Challenge comolot. Sekejap lagi kita borak-borak tentang Hasif punya lagu terbaru dia lah, yang akan keluar pada 9 September. 9 dipilih tarikh dia 99 2022. Mungkin ada signifikan ataupun pengertian yang dia kata macam bukannya nak shopping, orang selalu shopping 99 88. Ya. Dia dia yang saya tahu pukul 9.9 pukul 9 malam. 999 speed mat bukan saya pun tak tahu tapi harap 99 tu membawa ong untuk saya lah. Hasif, kalau kita tengok awak macam kelakar tapi kelakar yang lain. Kelakar yang lain berbeza dengan gaya-gaya kelakar sebab awak sejenis yang spontan. Saya just random nak jemput awak maksudnya. Sekejap bang saya nak menangis. Sebab awak dah lama tunggu untuk podcast lah. Awak suka borak-borak podcast ke macam mana? Saya ni jenis orang yang kurang berborak tapi kalau saya macam kalau nak cerita ke apa-apa saya okey je. Macam tu. Okey Hasif, untuk yang tak mengenali awak lagi kan, boleh perkenalkan diri awak ke? Okey, hai, saya Hasif Upin atau nama popular saya, nama famous saya dekat TikTok Abang Upin. Saya lah yang dulu yang buat parodi Upin tu. So sekarang kita berganjak kepada Hasif Upin. Sebab apa? Sebab kita dah mula menyanyi you all. So jadi gitulah. Pernah tak sebelum ni buat viral tapi tak jadi? Sebelum ni sebelum Upin. Sebelum Upin rasanya saya tak buat benda-benda viral. Cuma apa yang saya buat tu menjadikan netizen viralkan saya. Macam sebelum ni masa arwah mak saya hidup, so saya pergi belanja, arwah mak saya pergi pergi bercuti dekat Pulau Tioman. So tiba-tiba benda tu viral. So saya tak pernah buat benda viral, jadi orang yang tengok saya benda tu viral. Macam tu lah. So tapi awak tak jadi. Sebagai awak sebagai YouTuber, pastinya awak ada plan beberapa konten yang awak buat. Dan awak expect dah kalau buat benda ni ada tak diterima ramai, ada tak akan dikecam, ada tak akan di viral, di share kan. So sebagai seorang YouTuber, awak macam mana awak plan konten awak? Okay, start saya plan YouTuber ni masa start Abang Upin tu lah. So saya plan untuk saya sebenarnya plan tidak menjadi YouTuber. Sebenarnya saya plan untuk menjadi TikTok saja. Untuk viral kat TikTok. So bila video saya banyak viral kat TikTok, banyak permintaan orang komen, apa kata awak buat dekat YouTube channel. Lepas tu yang saya start buat kat YouTube channel tu. Tu saya plan lah buat YouTube channel tu. Saya buat perbezaan. TikTok saya buat 1 minit, kalau YouTube saya buat dalam 2 minit video. Tu lah. Tapi kalau subjek dia Upin Ipin kan, Hasif pun tahu kan bila kata Upin Ipin ni ramai yang tengok.
tambah-tambah lagi budak-budak kan. So benda ni akan jadi viral dengan mudah kan. Bila ada penlibatan kanak-kanak ni, kadang-kadang kanak-kanak ni dia ramai. Bila konten kita pun ada tag Upin Ipin, ada mention Upin Ipin, dia automatically akan keluar dekat FYP ataupun kalau dekat YouTube home lah, recommended video, sebab benda tu kan dah trending. Bila ramai orang komen, video tu akan naik kan. Okay Asif, kita boleh nak berkenalan ni dengan Asif lebih lanjut lagi ni. Ramai yang tak kenal siapa Asif Upin Ipin ni Lagi-lagi awak sebelum saya Asif Upin. Sebelum saya menjadi Asif Upin, sebelum saya menjadi Abang Pupin, saya ada masuk satu rancangan dekat Astoria. Boleh sebut Astoria? Boleh. Ini Astoria. bebas ni podcast. Nak mencarut pun boleh. Saya masuk rancangan Astoria yang bertajuk rancangan tu Mikrofon Impian. Mikrofon Impian menyanyi lah. So tapi dalam masa yang sama menyanyi dengan cerita story kita punya kisah silam. So saya kisah silam ya. So saya dapat jadi pemenang nombor 1 masa tu. So start situ, lepas tu saya down. Dia tak ada apa-apa pun, and then saya tak tahu nak buat. Maksudnya program tu tak ke mana. Program tu tak ke mana. Lepas tu tak baik. Okay, lepas tu saya mula start tiba-tiba COVID, PKP. Lepas tu saya tak tahu nak buat apa, just kita buat tu yang start Upin-Upin tu dekat TikTok. So bermulalah kerjaya saya sebagai Asif Upin. Bakat awak kira fleksibel lah, macam versatile. Awak nak menyanyi pun boleh, berlakon boleh. Berlakon boleh. Sebab saya masa pergi audition dekat Armani Entertainment tu pun saya nak berlakon sebenarnya. Lepas tu tiba-tiba saya ditawarkan menjadi penyanyi. Tu yang jadi penyanyi tu. Macam tu lah. Macam mana boleh awak kira sebelum ni awak rasa dah, awak yakin awak boleh jadi penyanyi? Saya yakin, tapi saya tak yakin sangat sebab masa Mikrofon Impian tu pun saya menyanyi pun entah tunggal langgang. Saya cakap saya rasa, tapi saya tak tahu kenapa saya menang. So macam bila dah tengok dekat YouTube, orang upload, so ramai gila kecam saya lah. So dia tak sedap tapi boleh menang macam tu kan. So saya down, and then saya fokus. Awak down? Saya down. Dan saya fokus kepada lakonan tu, yang start buat lakonan Upin tu. Okay, kalau kira kan, bakat mana sebenarnya awak impikan sebenarnya? Berlakon, menyanyi, pengacara, buat konten, challenge 10 saat tu, ataupun apa yang awak fokus sebenarnya sekarang ni? Apa yang saya nak dekat apa yang sekarang sebenarnya yang lubuk dalam hati saya ni, sebenarnya saya memang nak berlakon. Itu adalah saya punya impian, impian utama saya. So menyanyi ni dia kira hobi lah, sebab kita selalu menyanyi dekat bilik air, dekat mana-mana. So benda tu automatik kita boleh macam ada minat dia sikit. Macam tu lah. Tup-tup, sebuah single awak dah berjaya hasilkan. Ya, sebuah single. Dilema. Ini lagu second single sebenarnya. Second single. Okay, first single. First single dia lagu bertajuk Janji Sampai Mati. Dia OST drama Astoria. Wow. Macam itulah. So, macam mana lagu dia? Nyanyi. Lagu dia macam mana? Okay. Saya lupa lah. Okay. Kau janjiku sampai mati. Macam tu lah. Tapi bila dah lagu ni, bila dah keluar dalam drama, dia automatically akan yang famous lah, macam senang nak naik. Senang nak naik. So view lagu tu pun banyak juga dalam 500,000 ringgit. 500,000 ringgit kau. 500,000 view. Okay, kita minum dulu lah. Jemput minum? Jemput minum. Okay, kita cakap pasal single. Dilema. Apa yang mendilema sebenarnya? Kalau apa yang dilemanya, kalau kita tengok dalam music video yang akan tayang dekat YouTube Armani Entertainment ni, kita tengok seorang lelaki yang ada masalah yang lama. Kisah masalah dia yang macam dia, kalau kita tengok dalam music video tu, dia macam lelaki yang naughty tau. So bila naughty, dia ditinggalkan oleh ex dia. Lepas tu tuk macam 2-3 tahun dia jumpa pula perempuan yang perfect untuk dia. Lepas tu dia dilema lah, dia takut perangai lama dia tu akan
dengan pasangan dia yang baru ni akan sama dengan yang lepas. Tu dia dilema. Dia nak couple balik, dia nak couple dengan orang ni ke ataupun dia nak single saja, macam tu lah. Oh. Rare juga dia punya kisah kan. Kisah dia rare juga. Kena tengok music video dia. Okay, bercakap pasal music video ni, Asif ada post satu sneak preview lah. Kira macam mengundang juga mengundang kecaman dan juga kata-kata netizen yang semua ramai terkejut juga you boleh post benda tu. Itulah tu. Itu challenge Comolot ke apa? Dan awak saya tahu benda tu camera trick sebenarnya. Kan? Sebab comolot tu bukan ni comolot yang betul-betul kita nampak mulut ke mulut kan. Sebab awak ke apa? Budi pasti camera trick. Ini kita tanya Asif sendiri. Macam mana awak boleh terbuat benda tu ataupun dah plan dengan pengarah skrip rata semua ataupun macam mana? Okay, to be honest macam kalau kita tidak bertepuk sebelah tangan tak jadi kan. So masalahnya sekarang kita benda ni semua idea daripada saya punya management lah. Tapi di-approvekan oleh saya sendiri. Tapi nak approve tu makan masa yang sangat lama lah. Kita fikir betul-betul. Banyak benda yang awak kena fikir kan. Banyak hati yang kena jaga. Sebab benda ni melibatkan orang kata feedback orang ramai. Sebab orang kita sekarang ni kan netizen tambah-tambah pula sekarang ni berani dengan orang kata dia punya komen-komen yang kalau kita baca pun lulu hati memang tak boleh baca. So you fikir benda tu dulu So sekarang ni apa yang berlaku semasa you guys fikir tu, nak buat ke tak nak? Nak buat ke tak nak? Nak buat ke tak nak sebenarnya memang hampir tak nak buat tau. Tapi saya fikir saya sampai bila saya nak macam saya kena buat sesuatu yang macam orang nampak saya di luar kotak. So betul? Saya percaya pada keberanian saya. Saya percaya kepada saya punya luck. InsyaAllah kalau benda tu baik-baiklah akan jadi. Kalau benda tu buruk-buruklah akan jadi. So kita kena tengok music video tu betul-betul dulu baru kita boleh komen. Macam tu. Scene tu ada dalam music video? Saya tak pasti lah. Masalahnya kita siar ni orang dah tengok. Okay, dah tengok. So macam mana komen lah. Kita bukan live sekarang, kita rakaman mungkin 2-3 hari lagi selepas pelancaran awak punya video music Dilema ni. So awak boleh reveal apa saja. Okay. So music video tu okay lah. To be honest memang ada lah music video tu. Tapi itu hanya untuk menarik orang ramai untuk melihat music video tu daripada mula sampai akhir. So sampai akhir tu pun adalah seorang artis yang akan ada dekat music video tu. Wow, so, penampilan khas seorang artis. Siapakah itu? Kalau korang dah tengok ada Datuk Sri Vida kan dalam tonton sekali tu. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba Datuk Sri Vida ada. Itulah saya tengok juga awak orang kata berbaik-baik dengan Datuk Sri Vida. Betul. Apa dari segi personal pendapat personal Hasif. Datuk Sri Vida ni seorang sosok yang macam mana? Okay, saya melihat dia seorang sosok, bukan seorang macam untuk saya jadikan dia seorang isteri ataupun apa. Saya melihat dia sebagai seorang ibu yang baik macam itulah. Sebab saya pun dah kehilangan arwah ibu saya. So saya macam melihat dia sebagai ibu saja macam itulah. Saya tengok dia memang baik gila. Saya tak ada macam Iqbal dia tak ada. So, tak ada. Yalah, ada yang kata macam ni apa ni nak dekat-dekat dengan bagi saya, Datuk Sri Vida macam nak menumpang popular pula. Bagi saya hormat dia lah. Macam itulah. Bukanlah macam orang kata awak mendekati Datuk Sri Vida untuk menumpang popular dia, bukan? Kalau mendekati dia, sebenarnya saya dah kenal Datuk Sri Vida ni dah hampir 8 tahun. 8 tahun dah? Saya dah kenal dia lama sebenarnya. Lama. So cuma kita tak pernah berjumpa. Kita orang selalu DM macam tu je. So, memang tak pernah berjumpa lah. Tapi dah kenal lama. Dia loud dan kalau kita jumpa dia pun, dia bukan macam yang kita kenal dalam social media. Kan dia lagi mesra. Dia lagi mesra dan dia tahu dia style dia macam tu. Kadang-kadang sampai kita tak boleh bercakap. Itu dia Datuk Sri Vida. Dan Datuk Sri Vida dipilih untuk orang kata featured dalam music video Dilema. So ada kena-mengena dengan Datuk Sri Vida punya apa sisi punya dia punya apa kisah hidup dia.
Dalam lagu ni lah. Ah. Okay, macam lagu ni dilema. Saya tak tahu sangat peribadi dia, tentang peribadi dia. Tapi kalau kita tengok dia punya peribadi dia kat luar, macam dia dengan Iqbal, mungkin lebih kurang sama. Dia dilema, nak balik semula ke tak nak balik semula ke tak nak kan. So mungkin lagu tu untuk dia pun ada kena-mengena. Ada kena-mengena sikit kan. Sebab tu sikit, Kasih. Lepas tu Datuk Seri Pida pula. Ni Hasif, mungkin ada bila rakam lagu ni, ada tak kisah-kisah yang macam, oh lagu ini mengingatkan aku pada kisah-kisah sekian, ataupun kisah awak sendiri ke? Okay, secara jujurnya saya daripada dulu memang tak pernah bercinta lah. Saya mana-mana kalau Awak hati kering lah. dia bukan hati kering sebab saya daripada kecil sampai ke besar saya jaga arwah mak saya kan. Terus tak ada masa nak bercinta, tak ada masa. Saya lah seorang anak, seseorangnya anak yang jaga mak saya macam tu. Ibu awak dah meninggal? Dah baru meninggal. So Ayah masih ada? ayah pun dah meninggal. So esok 10 hari bulan adalah genap setahun mak saya meninggal. Pastinya ada kenangan-kenangan lah dengan arwah ibu. Banyak kenangan. Banyak sangat. Awak jaga dia berapa lama? Okay, saya jaga dia sejak saya kena halau daripada rumah saya. Awak kena halau daripada rumah sebab? Sebab masa tu arwah ayah saya dia kahwin dengan perempuan lain. Dia macam kahwin dengan mak tiri lah macam tu. Okay. So mak tiri saya halau saya, dan arwah ayah saya halau saya. Keluar dari situ, saya dengan mak saya terus keluar lah. Saya punya sekolah pun saya macam dah tak fikir. So saya berhenti sekolah 1 tahun tu. Saya untuk Okey, ni masa tingkatan berapa? masa tu tingkatan 2. Tingkatan 2 awak tingkatan 1 awak dihalau keluar rumah. Kalau Dan rumah awak tinggal kat mana? saya mula-mula first 2 hari tu saya duduk dekat bus stop. Sampai tebak Serius ah? Ya, saya dah cerita dekat. Awak jadi gelandangan ni. Ya, saya cerita masa tu aduh, saya tak nak nangis tapi saya kena gentar kan. Okay, masa tu 2 hari tu saya duduk jadi gelandangan lah. Lepas tu Stesen bas mana? stesen bas dekat Bandar Mas, dekat area Kota Tinggi. Kota Tinggi Johor. Kota Tinggi Johor. So macam jiran-jiran saya dekat situ pun tak nak tolong. Macam dia orang macam benci gila dengan saya, dengan mak saya kan. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu kenapa. Sebab arwah mak saya dulu dia selalu gaduh lah dengan ayah, dengan orang bising-bising. Biasalah orang Felda macam tu dia tak boleh tengok macam keluarga ni macam bising-bising kan. So dia sukalah saya dengan mak saya keluar macam tu kena halau. So saya bawa baju semua, duduk kat bus stand 2 hari. Lepas tu hujan panas kat situ. hari ketiga tu ada saya punya mak saya punya kawan. Tapi bukan dari kampung tu, daripada Melaka dia datang. Dia bawa kita orang sewa rumah macam tu. So tapi dia bayarkan deposit dengan 2 bulan je. Lepas 2 bulan tu saya kena cari duit sendiri. Tu yang saya kerja ni, kerja tu, kerja ni. Sekolah? Sekolah saya stop dulu sampai 1 tahun tu. Saya kena cari duit. Macam tu lah. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan. Mula-mula saya tak reti masak semua, basuh pinggan. Lepas tu lama-lama saya belajar masak. And then sampailah saya pandai memasak. And then saya jadi macam tukang masak kat kedai tu. Macam tu lah. Lepas tu saya kerja 7E, saya kerja McD, saya kerja KFC. Macam-macam saya kerja. Awak pernah susah ha? Ya, memang pernah susah. And then sebab tu lah saya buat challenge 10 saat tu untuk membantu orang-orang yang susah. Sebab saya tahu awak dah rasa kesukarannya, rasa susah tu macam mana. seorang diri apa semua kan. Saya tak boleh tengok orang susah sebab saya tahu macam mana susah. Gini lah Asif, dalam hidup kita kan, dia bukan benda yang macam kita expect mendata je kan. Dia ada ups and down. Ketika kita bawah kan, walaupun kita ramai kawan, masa itulah kita akan rasa macam kawan-kawan yang betul-betul sayang kita, yang take care dengan kita akan datang. Betul. Dan kita boleh pastikan, kita boleh tengok mana kawan-kawan yang selama ni datang untuk menumpang kita punya kesenangan. Bila kita susah, diorang tak ada. Betul. Kawan-kawan awak masa tu pergi mana? Okay, kawan-kawan masa tingkatan 1 tu biasalah budak-budak lagi kan. Rasanya macam diorang nak tolong pun diorang pergi 2-3 kali. Yalah. Tapi ada lah masa tu. Ada tu ada. Tapi macam mana saya cakap kampung saya ni jenis kalau kawan dia macam tengok orang susah, dia memang buat bodoh je. To be honest memang betul lah. Diorang memang tak, dia memang buat bodoh macam tu lah. Sebab ada setengah kampung yang macam bermuafakat lah. Macam
Kan even- nama pun kampung. Kalau bandar ya betul. even ketua Individualistik dia melampau-lampau. Even ketua kampung saya pun dia abaikan. Dia biarkan macam tu je. Dia biarkan saya dengan mak saya macam tu je. Padahal dia tahu, dia lalu tahu naik motor ulang alik. And then sekarang kalau raya balik kampung tu ataupun Kampung tu dah dirampas oleh mak tiri saya. So saya tak ada kampung. aduh, To be dah honest, dirampas. Kira, oh my god. saya memang cakap macam terus terang lah. Memang macam tu lah. So sampai sekarang saya tak ada kampung. Dah tak ada kampung. Tak ada kampung. Yang ada kampung boleh jadi tak ada kampung. Kalau saya balik dengan macam tu. kalau saya balik kampung tu pun ada orang lain, dia sewakan orang lain. Pada itu kampung saya. So mak tiri saya ambil hak tu, ambil rumah tu, dia buat rumah sewa. Oh my god. So tak ada. Tak kampung Ui. tapi Itulah rasanya macam apa hikmah di sebalik tu. Yelah, kalau sekarang Asif macam buat challenge of 10 saat tu untuk merasa macam memberi balik lah apa yang Asif dapat sekarang ini untuk masyarakat lah kan. Walaupun kecil-kecil pun aku dengar dah 40,000 dia habis untuk challenge 10 saat tu. Mana dengar tu? Okay, ni Okay. 10 saat tu kan, kalau kita tengok kan, benda tu simple je. Bagi okay, saya bagi masa 10 saat, ambil apa saja. Tapi kan, satu saya perasan yang yang dapat peluang tu, Apa? dia tak perasan Yeah, tak kalau yeah. kalau aku yang dia peserta tu, aku akan ambil saja dalam 10 saat tu. Yeah. Cepat tau. Dia orang tak cepat. Dia orang pilih ke apa? Diorang macam ni, kita random orang kat situ tahu. Kadang-kadang kita random, kita panggil orang tu tak nak. Oh. Orang tu macam ingatkan kita ni scammer ke apa ke kan. Padahal kita orang memang mungkin dia tak kenal, saya faham lah. Tapi bila dah pilih pula, dapat pula orang yang macam dia Macam bela. dia beli and dia segan, ataupun dia tak tahu apa yang dia nak ambil kan. Macam terkejut pun mungkin lah. So saya macam Allah kenapa lah tak plus. Saya masih lagi mencari orang yang boleh sauk macam ni. Okay, pilih saya. Tu. Pilih aku. Kat kedai mana tu? Nak kat kedai mana tu? Aku kalau pilih aku berbunyi macam ni 10 saat guys. Dia I kena think lebih 10 saat sebab Asif kira 10 8.5. 9. Dia ada 8.5 dia. Rasanya dalam 20 saat jugalah tu. Sebab Asif kira lambat. Saya kira lambat. Tapi dia bergantung kepada orang tu lah. Kalau orang tu cepat, cepat. Asif, hadiah paling besar sekali apa dia? Hadiah paling besar setakat ni motor. Motor? Motor. Harga motor tu berapa? Kena sebut ke? Biarlah. Ini podcast buat kat sini ya. Boleh je nak sebut. Okay, motor tu harga dia dalam 10,000 kan? 10,000. 8 8 campur dengan tu 10 juga bang. Okay, 10,000 duit Hasif? Duit saya sendirilah. Wow. Tapi niat ikhlas untuk ni lah. Siapa yang dapat tu? Siapa nama dia saya pun lupa. Dah lepas bagi lepas tu saya kita, okay, macam mana dapat pilih dia? Orang-orang kat situ je. Dia macam lalu kan. Serius tu? Saya tapi dia lalu pun dia niat nak beli ke ataupun dia lalu dia lalu dia niat memang dia tengok motor tu. So saya tahulah dia nak motor kan. Jadi kita panggil lah dia. Ui, serius lah. Kalau aku menangis tu. Itulah tapi dia tak menangis. Reaction dia kan. Reaction. Terima kasih bang. Saya tunggu je kat mana menangis ni. 10,000. 10,000. Okay, kalau 10,000 sebenarnya tu, ada lagi seorang tapi belum upload lagi. Belum ada yang dapat motor. Dapat motor. Saya buat 2 orang. Tang tu juga masa tu. Masa tu juga saya buat 2 orang. Motor yang sama, harga sama. Dia pilih motor lain. Motor lain. Kita bebas tak kisah. Oh ya, kalau aku pilih yang motor yang mahal. Dia orang macam 10,000 paling mahal lah kat situ, motor kat situ. Ada yang 23,000 pun ada. Kalau lah misal kata dia pilih yang 23,000 tu, redha je lah. Redha je lah. Saya okey je. Cuma kita niat nak bantu kan. Macam saya tengok dia macam lagi satu masa saya yang 10,000 tu macam budak student tu. Lepas tu saya macam okey lah kita panggil ni abang. Macam tu lah. Dek nak tak join ni. Lepas tu saya akan tunjuk TikTok saya dulu. Oh okey boleh. Macam tu lah. Asif, setakat ini apa yang feedback daripada penonton-penonton TikTok awak?
Kebanyakannya suka lah. And then kebanyakannya dia macam pilihlah saya bang. Kalau macam saya, kalau lah saya boleh pilih semua orang, saya dah bantu dah semua orang. Lepas tu dia suruh buat PM, buka PM tak balas kan. Macam dia ada yang marah saya lah, PM tak balas. Awak tahu tak, dekat TikTok saja satu hari Juta. 2,000 orang PM saya. Bayangkan kalau dah seminggu berapa ribu. Sebab awak buat pun awak secara random. Awak pergi tempat tu, itulah dia. Itulah dia. Mangsa awak. Mangsa. So 13 hari bulan ni saya umumkan tempat. So saya suruh datang. Berderet kalau umum tempat. Itulah kita macam dah umumkan kan, terpaksa lah reda. Asif, tak ada yang orang kata macam biasalah kan, masyarakat kita bila tengok benda-benda yang macam ni, selalu upload benda-benda kebajikan kan. Macam Datuk Seri pula Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu yang orang kata memberi kebajikan pada masyarakat terus sebagai konten dia kan. Tapi tak selalu. Ada mungkin di belakang kita macam dia tak rakam pun kan. Betul. Ada tak macam Asif buat benda kebajikan tapi tak dirakam, tak macam tak disebarkan ke orang ramai pun? Ada saya buat. Tapi tak ramai lah, dalam 2-3 orang lah. Sebab saya pun baru buat konten ni dah 2 bulan. 2 bulan baru? Baru 2 bulan. So adalah saya tolong, tapi secara macam tak jumpa. Kita orang cuma transfer je macam tu lah. Tu je. Sebab orang kata bila kata benda-benda macam ni tak payahlah nak tunjuk-tunjuk. Bila kata nak tunjuk ni, orang kata riak, menunjuk-nunjuk. Kan. Kita cuma nak share. So, apa pandangan Hasif tentang benda ni? Okey, pandangan saya itu bergantung kepada diri saya sendiri. Bergantung kepada diri kita sendiri. Kalau kita betul-betul ikhlas, kita tahu apa yang kita buat, kita percaya yang kita betul-betul ikhlas, kita boleh je tunjuk benda tu semua. So bergantung pada orang nak terima ataupun tidak. So far sekarang ni ramai je yang boleh terima apa yang saya buat, insya-Allah. Alhamdulillah lah. Okey, ni soalan macam mengundang juga tak sayang dengan duit yang sayang. Macam awak dapat. Mungkin kita tak tahulah, awak mungkin dalam bank awak banyak duit kan. tapi ada satu macam soalan, tak sayang ke macam tu? Sebenarnya macam kita kalau nak cakap sayang duit ni, jangan risaulah. Kalau kita sedekah ke orang, insya-Allah Allah akan beri lebih lagi. Kita kena ingat tu je, kita ada Allah. Kalau kita tak ada duit sekali pun, kita ada Allah. Tu je saya nak cakap. Asyik, bila kata ada tak kejadian-kejadian ialah bila kita menderma, kita memberi kebajikan kepada orang ramai, Tuhan akan balas secara cepat. Ada tak macam awak selepas awak sedekah ataupun buat challenge awak tu, tiba-tiba rezeki yang tak semena-mena atau macam out of nowhere tiba-tiba datang? Betul, ada. Contohnya macam saya tiba-tiba ditawarkan menjadi duta M150. Terus terkejut juga tu. Bila tu? Baru-baru ni lah. Baru? Itu yang baru berapa bulan? Semalam berapa bulan? 8 hari bulan. So saya dijadikan seorang sebagai duta. Sebagai duta? Duta pertama minuman produk nombor 1 di Thailand, M150. 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 Yeah. Aku rasa aku dah minum ni. Ya ke? Sebab benda tu ada kat macam kedai kan? Tak, ada pergi event. Rasanya Armani Entertainment ada. pergi event tu. Dia letak kat situ. Rasanya malam tu, malam galak. ada. Masa tu belum lagi. Aku balik aku minum lah. Macam rasa dia macam Red Bull. Kan. Macam Red Bull. Tapi tu. ni lagi sedap guys. Pilih. Dia minuman bertenaga lah. Ya, minuman bertenaga lah. Kalau kita macam patut awak aktif tu lah. Satu, dua. Muka awak pun segar, bertenaga. Itulah cara dia. Itulah caranya M150. Tapi orang kata tak boleh minum banyak sangat lah. Sekali sehari boleh. Satu hari 2 kali je. Sekali sehari. 1-2 botol limit lah. Sekarang awak amalkan benda tu? Saya minum satu hari satu je. Cukup awak muda lagi. Lah, dia untuk orang yang bekerja kan. Orang yang bekerja. Kalau Kalau macam orang dulu buat lori ke. Kalau orang macam dulu minum air ketum. nak kasih tenaga. Kan sekarang ni orang itu apa panggil isotonic. Isotong? Isotong? Isotonic. Apa minuman dia tu? Isotonic ni aku faham macam 100 plus. Dia minuman bertenaga tu je lah. Ada vitamin macam tu lah. Vitamin B1, B6. Berapa ringgit satu botol? RM2.30. Murah. Murah. RM2.30 lah, tak silap lah. Minuman terkenal dekat Thailand tu. Nombor satu tau. Macam mana dia orang pilih awak? Saya pun adakah sebab awak sadar?
Saya tak sadar. Okay. Lambat lagi. Cerita sikit macam mana bertemu dengan dia orang. Sebab bertemu dengan saya bersyukurlah sebab kebanyakannya Amani Entertainment lah yang macam suggestkan apa saya untuk jadi duta. Diorang bagi saya profile macam saya ni aktif dekat laman sosial, saya ni jenis orang yang aktif. So saya ni macam inilah sesuai lah untuk jadikan duta dia. So diorang pun pilih saya macam tu. Bukan kerana saya banyak followers, bukannya. Follower apa berapa sekarang kat IG? Dekat IG 106k. Tapi tak apa lah, genuine. Jangan beli sudah. Tak beli, Kan? insyaAllah. Kadang-kadang kita boleh tengok Kita kalau follower juta-juta tapi dia punya komen-komen pun komen kurang. daripada banyak yang scam, banyak yang orang kata apa fake account. Beli lah. Kan? Beli macam tu lah rasanya. Tapi yang penting kita jaga engagement. Ada yang macam selalu komen, selalu like, akan muncullah dekat dia punya phone. So selalu nampak kita punya perkembangan. Itu yang penting. Yang macam orang kata loyal follower ni paling berharga buat kita kan. Kita nak jaga dia orang. Okay, pasal pelantikan tadi. Berapa tahun punya? Okay, sorry pagi-pagi ni banyak tak tidur ni. Okay, tak tidur lagi? Tak, saya tak tidur lately ni. Okay, insomnia apa? Tak ada banyak sangat fikir sebab overthinking ni. Lagu nak keluar. Alah, relax lah. Nak apa step lagi. Sebab lagu ni kena dance. Lagu ni dance. Okay, so pelantikan saya 6 bulan macam tu. Tak adalah macam mana 6 bulan. So insyaAllah lah, doakanlah supaya diperpanjangkan lagi kontrak tu. So tu rezeki orang kata bila awak dah bagi kat orang kan, sedekah kat orang, itulah rezeki tu balik semula kepada awak. Itu orang kata macam rezeki yang tak disangka-sangka. Betul. Rezeki orang kata tak salah alamat. Terpijak kat mana-mana pun itulah rezeki kita kan. So awak orang kata macam kita bersyukur kan. Macam aku ada pernah baca lah, macam kita dapat rezeki, kita ucap alhamdulillah tu, Tuhan akan gandakan lagi. Ya, betul. Betul betul. Orang akan gandakan lagi. Kau ucap je alhamdulillah tu pun dah akan nantilah akan ada rezeki-rezeki lain bercambah-cambah kan. Bertambah bercambah. Itulah kata kan. Okey. Ni yang cakap macam tak boleh tidur, overthink pasal lagu ni. Okay, lagu kedua tapi ini mungkin lagu ni susah sikit. Awak kena menyanyi, awak kena menari. Awak kena cumulot. Okey. Kesukaran lagu ni kat mana? Dilema ni. Okey, kesukaran lagu ni sebab utama dia saya bawa lagu penciptanya sendiri, Ezra Kong. So, Ezra Kong lagu Ezra Kong. Siapa tak kenal Ezra Kong kan? Siapa macam aku bila kata Ezra Kong, aku akan duk bayang Hail Husaini dah. Ya, betul. Saat lagi orang kata Ezra Kong, orang duk bayang Hasif dah. Okey, Ezra Kong macam mana? Okey, boleh ceritalah macam mana boleh terhasilnya dilema. Okey, terhasilnya dilema ni Amani Entertainment dia akan bagi semua profil artis-artis diorang dekat Ezra Kong. So yang dipilih oleh Ezra Kong buat masa ni lah. Saya tak cakap diorang tak pilih semua. Buat masa ni dipilih saya jadi artis pertama dia untuk lagu dia, Ezra Kong. So untuk lagu ni memakan masa selama 2 minggu lah untuk Ezra Kong cipta khas untuk saya sendiri saja lagu. Ui, lama. 2 minggu. So mula-mula saya dapat lagu ni 2 minggu tu lagu tu lain. Bukan lagu Dilema, ada sangat lain. So tiba-tiba Totally lain. Totally memang lain. Sebab saya pun tak tahu kenapa. Tapi saya dah hafal tahu lagu tu. Awak dah hafal lagu yang dirombak tu? Dirombak tu. Lepas tu tiba-tiba saya dah hafal, tiba-tiba dia bagi demo yang lain. Lagu tu dia kata dia delete, dia buang terus. Tak ada. Oh, dia tak nak lah lagu tu. So ni lagu kedua yang dibagi. Jadi kira macam okay, sah. Ini dia. Sah Dilema. So macam saya macam kelang kabut sikit lah nak hafal lagu tu. Okay, jap. Berbanding lagi awak tahu lagu pertama dan sekarang lagu kedua yang betul-betul kita akan dengar Dilema. Apa beza dua lagu tu? Okay, lagu yang pertama yang dia bagi tu macam saya dengar je macam dah sayup dekat hati saya. Macam Allahu Akbar, lagu ni sedapnya. Macam tak percaya Zerakong bagi saya kan. Cuma lagu kedua Macam mana lagu dia? Lagu pertama. Lagu pertama. Dan harus bagaimana aku berkata
padamu tentang cinta yang lama terpendam di dalam hatiku. Sedap juga lagu tu. Sedap kan? Awak tak rasa rugi ke? Saya dia tak rugi sebab lagu kedua pun saya rasa lebih Lagi sedap? juga, lagi sedap. Lagu Dilema ni lah. Lagu Dilema ni lagi sedap. Lagu Dilema Yang ni pertama sebab tu lagu yang pun pertama sedap. tu saya dah masuk dalam hati saya. Awak Dia dah in character lah. dah macam masuk roh. Macam dah masuk roh Husaini tiba. Macam tu. Okay, Jadi mungkin Ezra ada sebab sendiri kenapa tak bagi kat you. sebabnya dia kata lagu ni lagu yang dia bagi ni mungkin tak boleh pick up kat radio macam tu dia kata. Tak boleh pick up dekat tak radio. boleh, sebab dia kan orang yang profesional kan, So dia tahu. Dia tahulah. So dia delete lagu tu, dia tak bagi siapa-siapa, memang Jap, orang turun. tak boleh dipasang dekat radio. Bukan tak boleh dipasang radio, dia macam radio tak pick up macam bukan mesra radio. Bukan mesra radio macam tu. Bukan mesra radio. macam Boleh tu, kalau ada lagu yang tak mesra radio aku faham. Itulah So yang dia cakap. so kira dilema ni akan Dilema ni kira boleh in lah dengan radio boleh kat akan radio pasang lah. harapnya lah, amin. Dia cakap macam Sebab tu lah, insya-Allah. kalau nak kira radio pasang zaman sekarang dia macam irama-irama 90-an. Ya betul. Tengah in sekarang kan macam dia cover balik lagu lama macam tu. tapi tak juga. Ada setengah lagu akan dipasang je dekat radio mana-mana kan. Betul. Itu dia. Kita tak tahu benda ni. Tu lah. Something yang macam New. boleh pula. Aku dah hafal. You dah hafal. Aku dah in character. Aku dah bayang benda ni tiba-tiba kena. Sebaik lagi dilema. Awak tak nak minta ke macam aku dah hafal ni. Bagi je. Simpan untuk I. Aku takut nanti Ezra akan bagi kat orang lain. Lepas Ezra dah buat macam tu, saya 2 hari saya diam. Awak diam sebab awak down. Macam saya nak sangat lagu tu. Cuma Awak tak cuba cakap kat dia? Saya dah cuba tapi dia kata memang tak boleh sebab lagu tu memang tak mesra radio lah, lebih kurang sebab tu. dia berpengalaman. Dia tahu. Saya hormat keputusan dia. Ya. So macam betul lah tu kot. Dia lebih tahu kan. So saya hormat keputusan dia. Dia bagi lagu kedua ni. Lagu kedua ni pun sedap pula. So okay lah. Saya terus macam masuk balik roh. Dilema. Sedapnya kat mana? Sedapnya dia bahagian chorus dia. Okay. Sumpah diriku, ku tak sanggup menyakitimu. Ku tak sanggup melihat hatimu terluka kerana cinta. Dia macam tu. So dia macam vibe-vibe lagu Husaini. Ya. Aku dengar apa aku tahu. No, Ezra dia ada signature dia tau. Kadang-kadang dia tak boleh macam untuk orang penyanyi ni macam ni. Kalau penyanyi macam ni. Dia macam tadilah macam kalau bunyi Ezra Kong ke mana-mana penyanyi pun sama. Tapi ada sesetengah pencipta lagu, dia bawa datang dulu. Okey, datang dulu studio aku akan buat. Tapi kita akan nampak lah dia punya signature. Macam Dato' Ahmad Nawab kan. Dia cakap macam tu. Dia kata siapa-siapa nak lagu datang di studio, jumpa, tengok range vokal macam mana, cipta khas untuk dia. Okay. Dia tak macam aku ada lagu banyak, pilihlah mana satu nak. Macam ku tunjuk macam tu. Tapi Ezra, bila dah nama Ezra kan, kita dah macam dah buntu dengan minda kita. Dia macam sinonim Ezra. Tapi sebenarnya banyak lagi. Dia buat banyak lagi untuk penyanyi lain kan. Tapi secara jujurnya, pada mulanya management saya cakap awak dapat lagu Ezra Kong, pilih awak untuk lagu kan. So saya tak kenal Ezra Kong tu siapa. Serius ah? Serius saya tak kenal. So saya Google, ini lagu Husaini, lagu Cumi-Cumi pun dia buat. Cumi-Cumi dia buat. So saya macam baru kenal sebab sebelum ni saya busy dengan arwah saya. So saya tak ambil tahu sangat pasal dunia hiburan ni, pasal siapa yang reka, cipta semua kan. So saya cuma kenal Om Aki, macam tu lah. So bila saya tahu Ezra Kong ni rupanya macam memang wow. So saya macam nak menangis pun ada, bangga pun ada. Kenapa dia pilih saya? Kenapa saya fikir kenapa dia pilih saya macam tu lah. Macam tu. Inilah Asif, betul lah orang kata aku punya orang ketuk. Orang atas kot. Okay. Untuk melahirkan lagu, untuk kata beli perhatian daripada pendengar kan, kita nak ada satu gimmick lah sekarang. Macam
satu benda yang orang akan hype pasal lagu tu untuk orang kata yelah untuk orang dengar. Kalau kita tak hype macam benda biasa macam okay buat pelancaran kan, lepas tu balik dah settle. Ini tidak tahu. Macam kita gunakan social media untuk menghypekan lagu ataupun produk kita. Penting tak benda tu? Penting, sebab sekarang ni bukan zaman TV lagi tau. Kalau kita tengok kebanyakan benda-benda kita punya handphone kita tu lah kita punya TV ke apa ke. Sebab orang sekarang zaman sekarang 90% menghabiskan masa dengan handphone kan. So sekarang handphone tu pentingnya laman sosial tu adalah untuk kita lebih majukan diri dan lebih supaya orang ramai nampak kita. So pentingnya handphone tu macam tu lah. Sekarang zaman TikTok lah. Zaman TikTok TikTok, IG boleh lah. Dia tak boleh dah macam boleh tapi kau kena famous dulu. Betul. Famous pun akan fikir juga. Kalau kita tengok kan penyanyi-penyanyi famous pun akan fikir macam mana aku nak buat dengan produk ni. Macam mana aku nak buat dengan lagu ni. Kan? Kena buat sesuatu yang macam at least dekat IG tu delete semua gambar. Nanti orang perasan kenapa kau delete semua gambar? Adalah kan. Adalah benda tu. Penting ya sekarang ni. Okay ni comolot ni satu. Ada lagi ke topik comolot? Aku ni random. Boleh datang tiba-tiba. Okay macam benda yang macam kalau orang fikir balik kan, kenapa ada benda-benda macam ni kan, macam scene tu babak cium mulut tu. Kenapa kena ada macam setengah orang tak boleh terima Asif. Benda tu. Macam mana Asif nak membuatkan orang terima? Sebenarnya penjelasan awak lah. Macam mana awak nak sebenarnya saya cakap kat dia orang? Sebenarnya saya memang buat untuk orang tak terima benda tu. Tak payah terima pun tak apa. So macam kalau dikecam tu saya dah ready dah. Saya macam dah lali dengan benda-benda. Dah lali dengan kecaman? Kecaman. Sebab sebelum ni saya buat pupin pun ramai je yang kecam saya. Macam tu. Saya masuk Microphone Impian saya menang pun ramai je orang kecam saya. So saya dah lali dengan kecaman ni. So saya tak kisahlah orang nak kecam ke apa ke, janji apa yang saya buat ni betul lah. Siapa perempuan yang jadi Pontianak mangsa? Pontianak. Awak saya ni Joker. Awak Joker. Yang seorang lagi tu dia Uniqlo. Uniqlo apa? Uniqlin apa? Lupa dah nama. Dia puteri Joker tu lah. Saya lupa dah apa. Kekasih pada Joker lah. Kekasih pada Joker. Bukan Pontianak. Aku ni silap. Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn. Siapa yang suggest benda ni semua? Awak ataupun management? Macam saya cakap kalau dari pihak saya, yang saya suggestkan hanyalah macam dalam music video tu kan ada air kan. Saya nak benda tu je, air. So macam Joker, macam Comolot tu semua tu daripada management saya lah. Dia punya idea lah. Tapi idea tu tak berjalan kalau saya tak approve lah. So kita dua-dua lah bekerjasama. Video music berapa lama buat? 1 hari je. Daripada pukul 7 pagi sampai pukul 1 pagi. Dalam studio? Dia dalam studio dengan luar. So kisah dia apa yang ada dalam video music tu? Kisah music video ni dia mengisahkan seorang lelaki yang ada kisah lampau yang gelap. Macam tu. So that's why kita ambil watak Joker. Awak lah Joker tu? Saya lah Joker tu. Sebab Joker kan dia macam naughty kan. So dalam kisah tu kita buat Joker tu macam ni macam tu. Dia banyak buat benda yang dilarang dengan perempuan lain. Macam tu. Kalau tengok music video tu ada orang pakai bra semua kan. Uish, berani agak daring lah. Perempuan tu banyak gila lah. Macam tu lah. So minta maaf kalau terlampau ke apa, minta maaf. Satgi adalah ustaz-ustazah akan dia memang akan ada. Zaman sekarang kan macam akan ada pihak-pihak yang tak suka. Sebab kadang-kadang kan macam fikir balik kan, pentingnya juga ada penapisan juga lah benda-benda macam ni kan. Penapisan. Kita tak boleh nak itu. So kalau tapi benda tu tak ditapis macam benda tu macam korang buat benda scene. Adakah scene yang ditunjuk teaser ni ada lagi tak
babak lain. Ada lagi babak Ada lagi lain. babak? Ada lagi selain babak lain. Tapi itulah, dia macam taklah melampau lah. Tak Dia melampau. masih lagi, Masih lagi tapi masih lagi mengundang ya. Mengundang ke tak boleh lari dah kau dah buat konsep macam tu. Tak lari ada. Macam konsep-konsep Ali Syukri. Oops. Macam tu lah. Akan ada lah nanti kita tunggu 2-3 minggu lagi feedback sebab rakaman dibuat beberapa jam sebelum dilancar. Aku pun tak tahu lagi nak hurai macam mana. Abang Budi pun nervous. Aku tak tengok lagi. Dia pun nervous, tak boleh tidur. Apa dia orang akan cakap. Itulah salah satu. So bersedia lah tu. Macam mana dia akan ada macam berekod-rekod sebab ini yang you pilih. Benda yang you pilih, you akan tempuh nanti. Mungkin ada suara-suara yang akan membuatkan you setakat netizen tak apa lagi tau. Ya, betul. Bila melibatkan authority, you know. Dia akan panggil you ni semua. Betul. Sudah bersedia dengan benda tu? Kalau dikata sudah bersedia dah lama dah. Authority maksudnya it's not netizen tapi authority yang macam dia akan panggil you. Macam saya harap tak ada lah. Saya harap tak ada. Kalau ada kita fikir kemudian. Yelah sekarang ni kan macam podcast aku buat ni pun aku dah macam berhati-hati dah sebab ada podcast yang lain yang buat reveal dengan macam hari tu Puteri Balkis dengan Bros Gang TV tu. Aku pun macam benda-benda macam ni lah aku tak nak ni kan. Macam Budi macam tak nak menyusahkan dan membazir masa aku pergi menghadap jabatan agama apa semua kan, nak bagi penjelasan kenapa buat benda-benda ni kan. Tapi kadang-kadang kita minta macam yalah borak sini habis sini kita minta macam you ada tak kisah-kisah you yang you nak reveal ke apa semua kan. Kita tak tahu tau kadang-kadang benda tu akan di-reveal, tiba-tiba dia reveal depan ni nak keluar ke tak? Kalau tak keluar sayang tau sebab tu konten. Aku fikir macam yalah aku tahu apa yang Bros Gang TV nak kan. Betul. Dah tentu dia nak up. Tengoklah berapa juta banyak views tu. 2 juta 3 juta kot tengok benda tu semua orang tengok. Kita pun confuse cerita dia. Even pelakon-pelakon semua selebriti influencer semua bincang benda tu kan. Betul. Bahaya sebenarnya. Tapi aku risau, nak like lah. Tapi jangan risau, masih lagi di dalam kawalan video klip. Mana video klip tu Kalau tak saya tak approve. InsyaAllah. Ini nak tahulah idola awak siapa? Idola saya artis ke apa? Artis. Macam awak nak bila awak tengok dia kan, suatu hari nanti aku nak berjaya macam dia. Okay, idola saya artis to be honest, saya memang minat Stacy. Saya pandai menari lagu Stacy, apa semua lagu. Stacy tahu? Lagu Stacy tahu awak minat dia? Minat, dikenal saya. So saya Stacy lama tak jumpa. Tapi dia memang lincah lah menari. Dia lincah lah. Awak nak menari macam dia? Untuk buat masa sekarang lambat lagi macam dia. Tapi nak tengok awak menari dalam video muzik lah. Dalam muzik video tu ada saya menari. Macam tu lah. Itu pun 3 hari saya berlatih menari tu. Tak adalah power mana, biasa-biasa je. Susah ke? Susah. Dia Susah macam kalau lagu Stacy dia punya joget tu kita dah tengok setiap hari tau. So kalau lagu kita sendiri macam kita baru nak tengok. Koreografer yang baru. Koreografi yang baru. Macam tangan aku rupanya pengkor tangan. Macam tu lah. Siapa yang buat koreografi? Nasty. Nasty. Nasty sekarang yes. Kan. Dia baru menang hari tu kat Singapura itu. Wow. $20,000 USD. Serius lah $20,000. Tapi kena bagi-bagi $2,000 USD. $2,000 USD saya lupa lah. Tapi dia orang ramai kan. Nasty seorang. Dia ramai. Harapan so untuk dia orang pun ada dalam music video tu kan. Ada? Ada. Semua ada. So kira music video ni ada banyak lah tenaga yang diperlukan. Kita ada TikToker Jenny dengan Irfan macam tu. Berapa lah bajet ni? Agak banyak lah. Kos boleh reveal. Tu lah. Apa? Lebih? Okay, bye. Tun. Ini satu pertaruhan awak lah untuk orang kata baby baru awak itulah sebab music video saya yang pertama tu dia agak macam kurang sikit kan. So saya nak yang kedua ni saya nak macam all out. Tak lupa kan music video ni. Macam tu. All out lah. All out lah. Walaupun akan bakal terima kecaman. Itu mesti lah. Aku pula kan. Tapi itu maksudnya
benda tu kan bila Hasif pun dah orang, bukan nak cakap Hasif orang baru, tapi awak Hasif dah mungkin dah lama, tapi mungkin tak ramai yang kenal lagi Hasif kan. So bila benda ni akan up, sudah tentu akan orang akan bercakap dekat sosial media, portal-portal pun akan buat headline. Itu yang you nak kan? To be honest, memang itulah yang saya nak. Cuma macam kalau boleh kita naklah orang kenal kita dengan benda yang baik kan. Tapi kalau macam sekarang ni benda dah viral, nak buat macam mana? Kita redha je lah. Dia macam ni, dia dalam hidup kita ada sisi hitam putih dia. Macam yang aku alami kan, macam sepanjang hidup kita tak semestinya kita buat baik je kan. So kalau tengok pun artis-artis dekat Malaysia ni pun, kat mana-mana pun, dia macam orang korek juga benda-benda yang hitam. Even kau buat macam tak sengaja dekat live, orang akan macam pick up benda tu kan, akan jadi headline dan besar-besarkan. Betul kan? Benda-benda yang kecil dibesar-besarkan. Betul. Sebab kau artis kot. Orang akan macam sebab kalau orang biasa orang biasa buat. Tak nak dia tahu. Ni macam ni bila okay, benda ni akan macam digembar-gemburkan kan. Diperbesar-besarkan apa semua kan. Dia ada satu titik yang macam kita akan buat baik. Dengan buat baik ni akan menghapuskan benda-benda yang kita buat jahat. Percaya tak benda tu? Saya percaya benda tu. So yelah, saya percayalah. So lepas tu buat pula. Yelah. So ada selebriti yang macam tu tau. Macam alah, Cuba cakap siapa pun dia minta maaf. Cuba cakap siapa selebriti tu. Dia buat kontroversi kan, dia buat kontroversi, dia minta maaf. Lepas tu dia buat balik. Orang macam ikut. Itu memang jenis, kalau minta maaf itu memang jenis macam memang nak populariti lah kan. Terlalu macam saya ni, saya pun nak cuba. Saya junior. Percubaan awak ni kira macam level apa yang aku nak cakap? Level apa? Berani. Janji berani. Tak apa, untuk single ketiga saya tak buat satu, insya-Allah. Dah ada rancang untuk single ketiga? Tapi duet. Duet dengan artis Armani juga? Tak, artis legend. Wow. Siapakah itu? Boleh cakap ke? Tak boleh. Dalam rancangan. So kita pun tak tahu lagi kan, jadi ke tidak, robot terjadi. Betul. Tapi ada lagu dah ada? Dah ada dah, demo dah dapat dah. So tunggu legend tu lah. Ini perlu juga untuk macam kita collab dengan penyanyi-penyanyi lain. Penyanyi lain. Perlu. Sementara perlulah, sebab yelah kita boleh macam contohnya artis legend tu dia macam dah banyak peminat kan. So kita boleh lah ambil sikit followers dia macam tu. Nak menumpang populariti lah ni. Sikit je, tak banyak. Jangan risau, kalau saya boleh buat tiba. Itu je lah. Sikit je. Ni ada tak perancangan-perancangan lain selain daripada promo untuk video music ni? Mungkin ada benda-benda lain yang you macam, yalah, bila melibatkan tarian, mungkin ada you akan buat trend tarian dekat TikTok ke macam mana? Okay, macam challenge dance ni macam dekat TikTok saya rasa macam dah kurang trend lah. Trend dah? Bagi saya lah. Sebab untuk tahun yang pertama TikTok popular tu dia macam trend lah kan. So macam tahun ni dia macam kurang sikit. So banyak orang guna, sekarang ni banyak orang guna lagu tu dalam bentuk slow-mo, macam bentuk macam gambar-gambar dia gabung-gabung, betul tak suara. So saya buat yang macam tu lah. Kalau kita tengok sound saya belum keluar lagi, tapi dah 1,000 lebih orang guna lagu tu. 1,000 tau? 1,000 lebih. So saya macam alhamdulillah. So dapat diterima oleh orang ramai lah. Lagu ni mungkin akan pasangkan radio. Kemudian mungkin akan yalah, target kan. Mungkin ramai yang macam buat lagu untuk AJL material. Ya, betul. Tapi lagu ni dia macam mana? Badi rasa lagu ni ada AJL tak? Okay, Hasif rasa macam mana? Okay, kalau AJL material tak lagu ni? saya rasa
Kalau nak dibilang memang ada kot, sebab lagu-lagu contoh Hello Saini lebih kurang lagu macam Dilema ni masuk AJL. So saya rasa insya-Allah ada rezeki, adalah saya. InsyaAllah. Betul? Okay, promo pula macam mana? Perancangan promo nak pergi ke radio ke, TV ke akan datang? Okay, promo Minggu ni lah kan. Minggu ni paling yang sibuk lah. Minggu ni paling sibuk. 13 hari bulan ni kita buat launching lagu saya. Kita buat party. Oh, ada acara? Ada acara, tapi kita buat party tu pun mengundang tak? Kau buat parti Pontianak. Parti Pontianak pula. Parti So kita dah jemput Party Budi. horror. Jangan lupa datang 13 kat hari mana? bulan. InsyaAllah 13 hari bulan 13 hari bulan. Hari Rabu Hari Rabu. Selasa. Hari Selasa. Buat kat mana? Buat kat mana saya lupa. Hotel KL lah. Oh, dia parti bertemakan? bertemakan dia neon party. Oh, neon party. Neon party. So Kita so Asyik cakap ni mengundang juga dia. Apa yang mengundangnya? dia mengundang sebab macam kan biasa kalau launching kan biasa buat macam formal. itu je kan. Dia macam party. Sesuai apa? Dia memang Aku dah macam bosan pergi event kan, macam party. tak ada suasana kan. So ada tema-tema ni aku suka. Oh, okay. Kalau macam tu okay. Kita tengok nanti mengundang ke tak. Tak ada lah. Kan zaman sekarang kan macam asyik cakap macam dengar kita macam kena keras hati lah. Betul, kena keras hati. Tapi aku macam tak boleh lah. Kenapa? Baca kan, hati kita tak boleh tipu. Macam alamak, macam podcast ni pun banyak orang komen-komen kan. Macam alah, komen macam tu pun kau dah koyak. Sentap semua kan. Macam mana Asif nak menjadikan diri kita ni kebal dengan komen-komen yang negatif? Senang lah. Kita cuma ambil benda tu sebagai kita punya kekuatan. Bila orang kecam kita, kita jangan buat tak indah je. Kita kena baca juga apa benda yang baik, apa benda yang buruk. Kalau benda yang di komen tu memang betul-betul kita buat salah, so kita kena perbaiki diri kita. Dan lagi satu, kita kena dekatkan dengan Allah lah. Tu yang utama. Macam Deep tu. betul. Tapi dah cuba lah benda-benda macam tu kan. Tak boleh lah. Sebab dia bergantung pada orang lah. So aku macam tak payahlah nak jadi orang terkenal. Kalau tak boleh, so, jangan baca komen. dia baca komen. Betul-betul. Aku sekali baca kan, benda macam hari tu ada apa ni? Oh, hari tu komen ni, komen pasal Kelvin berhati tu. Tak adalah, aku buka, biasalah kawan-kawan lah support, bukan support lah, macam aku komen lah kan, macam kau pakai songkok, dia kan viral. Kau pakai songkok, lepas tu kau pakai seluar pendek. Macam membunuh ataupun membogelkan budaya orang Melayu. Apa ni, macam komen lah dekat situ kan. Lepas tu satu netizen ni cakap, kau pun support ke benda-benda macam ni, sampah ni. Menyesal aku follow kau lah pula. Dia kata menyesal follow kau tu. Aku macam, so macam mana tu? Aku block lah kau. Block terus. Kejam tak? Kejam gila. Aku betul dia kan kejam. Aku terus pergi block dia. Betul-betul block. Habis dah buka balik block? Tak, sampai sekarang? Tak ada. Lantak lah. Sebab kita tak kenal dia. Tak kenal. Tapi kan benda tu pun kau nak koyak ke kan? Kan. Macam tanya diri balik kan. Macam aku tak boleh ni kalau aku macam Alif Syukri. Syukri tu macam mana dia buat macam tu Alif Syukri tu dia dah biasa. Tapi spring tau, dia dah biasa. Dah biasa. So macam orang cakap pasal dia macam buat dia buat bodoh je kan. Dia buat bodoh dan dia react juga. Dia react. Tapi macam aku duk fikir kita ni, mungkin dia orang macam tu dia suka. Atau dia buat lagi. Macam tu lah. Aduh. Okey, perancangan masa depan 5 tahun akan datang, di manakah Hasif berada? Okey, 5 tahun akan datang. Saya pun macam baru nak fikir. Apa agak-agaknya? Masa tu kau jadi pelakon dah. Amin. Aku duk ramal kau jadi pelakon. Kau nak sangat jadi pelakon kan? Saya kan? nak jadi pelakon, tapi saya kena kuruskan badan saya sikit lagi. Sikit lagi. Macam tu. Sikit lah. Sikit Pak lagi kamera kan. Sekarang kan kamera, kau duk fikir kan, macam pengarah ataupun penerbit duk cari macam pelakon-pelakon yang berwajah K-pop. Tengok Merkin, siapa lagi, Han Hakim, geng-geng dia tu. Tu kan? K-pop, maksudnya saya M-pop. Untuk jadi pelakon,
Asif kena ada belajar mana-mana. Pernah tak belajar masuk kelas ke, kursus lakonan ke? Tak pernah. Saya selalu tengok Maria Mariana je. Maria Mariana Sembilu. Lepas Tak cuba masuk kelas kat OG ke? Masa saya pergi audition pun saya nak berlakon macam tu. Kau apa kena reject kalau macam tu. Saya tak pernah pergi kelas berlakon semua, tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Untuk nyanyian pula? Untuk nyanyian pun saya tak masuk pernah. vokal? Kalau kat sekolah dulu pernah lah berlakon. Macam jadi kambing. Macam tu lah. Itu je. Kalau menyanyi tu biasa karaoke je lah. Karaoke? Karaoke. Tak ada, awak ada jumpa tone awak? Tone Saya awak ada jumpa tone? Tone yang awak nyanyi tadi tu adalah tone awak? Macam mana awak jumpa? Sebab saya kalau saya nyanyi malas, itulah tone yang saya keluar. So saya tahu lah itu suara saya. Oh itu tone malas Tone malas. nyanyi sikit intro. Okay, kita nak dengar secara live Lagu sekarang ni. Lagu Dilema. Okay. Nak nyanyi full pun semua boleh. Okay, daripada yang awal intro dia. Tutur dan caramu begitu menggoda. Sejak pandangan pertamaku terpesona. Semua hanya ayalan yang harus ku tinggalkan. Ku takut menghampakan engkau yang ku sayangkan. Dia suruh pagi. Tu awak macam alat serak sikit. Ada serak dan ni sikit. Serak-serak. Awak nak macam bukan nak tiru lah, macam ke arah mana awak macam kalau digambarkan dengan penyanyi-penyanyi yang ada sekarang? Saya kalau artis lelaki saya minat Cakrahan. Cakrahan mungkin saya selalu dengar suara dia kot macam tu. So saya tiba-tiba jadi macam tu. Walaupun tak menjadi sangat. Boleh lah. Betul awak lah. Alright. Kita dah berapa minit? 1 jam dah. Okay. 1 jam. 1 jam. Okay Asif, untuk kata-kata akhir pada peminat yang orang kata yang follow awak daripada viralnya awak dengan Upin Ipin, kemudian 10 saat awak dan sekarang dah keluar dengan lagu baru Dilema. Mungkin awak nak perkatakan sesuatu untuk dia orang? Saya pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Budi jemput saya datang ke sini, dan terima kasih juga untuk saya punya management yang sudi ambil saya sebagai artis korang. Walaupun saya ni tak adalah sehebat mana, tapi saya akan cuba untuk membanggakan Armani Entertainment. So terima kasih untuk semua followers saya yang dekat TikTok, tak kira TikTok ke Instagram ke Facebook pun ada juga. So terima kasih support lagu terbaru saya Dilema. Korang banyakkan guna lagu ni dekat sound TikTok. Okay, so kita ramai-ramai viralkan lagu ni, insyaAllah. Terima kasih. Biasanya dia orang buat apa dengan lagu tu? Dia orang apa yang dia orang paparkan? Okay, biasa dia orang buat macam gambar ataupun video dia orang menyanyi dan untuk macam pengantin macam tu lah. Yelah lagu-lagu cinta kan. Lagu tapi cinta. Ni lagu break up ke? Itulah pasal. Mungkin dia orang tak dengar dia punya lirik tu betul. Ada satu lagi Asif aku tak faham. Bila wedding kan, kau pergi wedding majlis resepsi, penyanyi yang nyanyi tu dia nyanyi lagu Putus Cinta. Aku macam tak faham. Macam okay. Kau dah kenapa lagu dia mengundang. Dia mengundang masa depan. Kau nak mendoakan orang ni bercerai ke apa? Aduh. Dia mengundang masa depan. Salah konsep. Patut nyanyi lagu Amy Mastura. Dia kan happy lagu dia. Okey lah Asif, kita ucapkan tahniah kepada awak dengan Dilema. Terima dengan kasih. Kejayaan orang kata rezeki awak, berkongsi rezeki dengan orang ramai dekat challenge 10 saat. Dan mungkin akan datang lagi banyak lagi yang akan awak buat. Macam sekarang saya doakan awak nak prank pula. Awak nak prank pula Dah buat prank. Dapat Ali Syukri prank. semua kena baling tu. yang tu pun viral kan. Itu memang dia marah betul Itu memang marah betul lah. Sebab kita tak plan yang tu. Macam alamak. Tapi kau plan ataupun kau masa tu kau okay, kita buat prank untuk dia. No comment. Okay, bye. Okey lah, saya doakan awak dipermudahkan lah kan. Rezeki awak semakin banyak kan. Diperluaskan peluang-peluang yang ada. Belajar, jangan henti belajar untuk orang kata awak nak jadi pelakon, awak kena
tahu matlamat awak dan belajar untuk jadi pelakon. Itu je yang perlu kita buat sekarang ni. Ya, terima kasih. Alright. Semoga awak terus maju dalam karier awak sebagai seorang penyanyi. Terima kasih. Dan Dilema akan menjadi trending dekat YouTube. Okay, kita nak tengok kat mana Armani Entertainment. YouTube Armani Entertainment. YouTube Armani Entertainment, guys. Bolehlah layari sekarang, dah ada pun. Aku pun tak tahu berapa sekarang ni jumlah viewers dia. Berapa sasaran dia? Sasaran saya 10 juta. Wish, amin. Kalau 10 juta kalau kena kalahkan BTS lah. Itu Blackpink. Tapi ada lah mungkin ada, 1 juta tu. Amin. InsyaAllah kan. InsyaAllah. Dengan orang kata bila dah banyak orang komen ni lagi up kan. Dia benda tu je. Kau tahu kan? Tahu. Kat YouTube. Lagi ramai orang komen tapi orang kita ni suka komen negatif. Itulah. Kan? Bila ramai orang komen, lagilah YouTube kata, "Oh, ni bagus ni." Mungkin saya kita akan up, dapat kita banyak up dislike. semua orang akan tengok aja. Kemudian yalah, benda ni akan jadi viral kan. Itu yang kita nak. Betul. Terima kasih kerana sudi datang ke podcast Borak Sini Habis Sini. Sama-sama. Untuk musim yang kelima, episod pertama pembukaan untuk ini. Mungkin lepas ni kita akan jemput lagi ramai lagi TikTokers dan YouTuber. Nantikan di podcast Borak Sini Habis Sini. Bye bye. Assalamualaikum. This is how we do this.